Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada pengenalan tajuk, iaitu pendekatan dakwah terhadap banduan. Kehidupan sebagai banduan bukanlah mudah, akan kerana apabila habisnya tempoh mereka dalam penjara, dan mereka akan keluar dan berjumpa dengan sebuah masyarakat, dan yang masyarakat itu pula memiliki pelbagai persepsi yang negatif kepada mereka. Hal ini dakwah sangat penting bagi mereka ketika mana mereka berada di dalam penjara, untuk mengubah persepsi beliau daripada yang buruk ke arah yang lebih baik. Dan dakwah adalah satu program yang terancang dan boleh membawa kepada pengalaman dan penghayatan Islam dalam diri seseorang individu tersebut, dan dia dapat merubahkan persepsi seorang itu ke arah yang lebih baik. Dan dalam Islam, dakwah merupakan satu tanggungjawab yang disarankan dan dilaksanakan oleh setiap orang Islam, sama ada secara individu ataupun secara kolektif. Dan menurut pendapat Abdul Aziz Muhammad Zain, ini ada dua komponen dalam dakwah Islamiah. Yang pertamanya adalah isi atau pengajaran yang hendak disampaikan kepada sasaran, dan yang kedua adalah merupakan cara untuk penyampaian pengajaran tersebut. Maka dengan berbekalkan isi pengajaran yang baik dan sistematik, maka ia akan memberikan impak ataupun kesan yang besar terhadap seseorang individu tersebut untuk menerima apa yang dia dapat. Dan pada tajuk ini, pendekatan dakwah yang dilaksanakan kepada banduan terbahagi kepada 4. Yang pertamanya adalah dakwah bil nafs. Yang kedua, dakwah fardiyah. Yang ketiga, dakwah bil hal. Dan yang keempat adalah dakwah bil am. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Akmal bin Wan Mahmud, nombor matrik 060270. Saya akan berkongsi satu kaedah, iaitu dakwah bil nafsi. Dakwah bil nafsi ini adalah bagaimana seseorang itu melihat dirinya sendiri dan berkait perasaan dan pemikiran seseorang. Tidak asing lagi, kehidupan seorang insan hanya sama ada kita sedar ataupun tidak. Dakwah bil-nafsi ini membawa erti secara mendalam lagi, adalah hubungan komunikasi seseorang itu dengan dirinya sendiri. Untuk lebih kita fahami, dakwah bil-nafsi ini sering kita dengar perkataan sinonimnya, iaitu bermuhasabah. Kaedah ini juga berkait rapat seseorang insan dengan penciptanya. Tambahan pula, tujuan kita hanya untuk meraih keredaan Allah SWT, serta berserah sebagai seorang hamba yang maha kuasa. Okey, bagaimana pula dari skop para banduan? Dari skop para banduan, kaedah ini kita boleh praktikal melalui pengajaran ataupun sokongan dari pegawai-pegawai di jabatan penjara untuk membantu para banduan membuka mata dan minda bahawasanya setiap insan ini tidak lepas dari melakukan sesuatu dosa. Dengan itu, kita dapat memberi harapan dan peluang kepada para banduan ini untuk membentuk peribadi dan sahsiah mereka selama mana mereka di dalam tahanan tersebut. Dan akhir sekali, para banduan ini mestilah berpegang teguh pada prinsip agama
serta ikhlas untuk membaiki diri dalam tempoh tahanan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatihi bin Kamaruddin, bernombor metrik 059845. InsyaAllah saya akan menerangkan perbahasan tentang dakwah fardiyah, yakni interpersonal. Pengenalan. Komunikasi antara individu pasti akan dilaksanakan oleh setiap manusia yang hidup di muka bumi. Ini kerana manusia itu tidak boleh hidup secara bersendirian, bahkan mereka hidup bermasyarakat. Ini terbukti berdasarkan kepada sirah Nabi yang termaktub dalam Al-Quran, sama ada dalam menyebarkan dakwah dan sebagainya. Sebagai contoh, dalam dakwah fardiyah yang dijalankan oleh Nabi SAW, jelas menunjukkan bahawa berlakunya komunikasi antara individu, sama ada ia merupakan antara ahli keluarga, kaum kerabat ataupun kepada masyarakat secara umumnya. Manakala topik yang ingin dibahaskan ialah sebagai contoh, pihak penjara juga turut mengaplikasikan dakwah fardiyah ini dalam penjara. Yakni, dakwah fardiyah ini sering kali dilakukan oleh setiap individu pegawai penjara, tenaga pengajar ataupun sesama banduan yang datang dari pelbagai tempat dan juga pelbagai bangsa dan agama. Dakwah ini terlaksana menerusi lisan dalam setiap perbuatan. Tenaga pengajar dan pegawai penjara setiap hari akan berhadapan dengan para penghuni yang datang dari pelbagai latar belakang. Justeru, dakwah fardiyah ini amat sesuai untuk terus diaplikasikan kepada banduan dalam menyebarkan dakwah Islamiyah. Seterusnya, saya akan menerangkan antara kaedah-kaedah dan teknik-teknik dalam melunaskan dakwah fardiyah ini secara satu persatu. Pertama, penggunaan bahasa dalam mujadalah dan musyawarah. Aspek utama yang perlu diberikan perhatian dalam pendekatan dakwah fardiyah ini adalah penggunaan bahasa. Sebagai seorang pendakwah, mereka perlu mengetahui dan menguasai sepenuhnya ilmu komunikasi yang berkesan. Oleh itu, jelas kepada kita bahawa Islam amat menyeru dan menyuruh manusia supaya menggunakan bahasa dan perkataan yang baik semasa melakukan proses komunikasi. Apatah lagi dalam hal menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah menggunakan bahasa dan perkataan ini tidak hanya tertumpu kepada sesama Muslim sahaja. Bahkan, ia juga meluas sehingga meliputi kepada golongan yang bukan Muslim. Selain itu, seseorang yang hendak menjalankan seruan dakwah, mereka mestilah mengetahui cara, teknik dan uslub, yakni kaedah, metodologi dakwah. Tanpa persediaan tersebut, sudah tentu masyarakat yang menjadi sasaran dakwah, yakni mad'u, akan menolak dan menerimanya secara negatif. Terdapat 3 cara menjalankan dakwah yang biasa digunakan oleh para pendakwah, termasuk juga pihak pegawai penjara dalam memastikan dakwah Islamiyah berkesan kepada banduan, iaitu dengan melalui cara berhikmah, pelajaran dan nasihat yang baik, atau dengan cara berdialog, perbincangan dan perbahasan yang baik. Hal ini telah dinyatakan oleh Abdul Aziz bin Muhammad Zain. Ketiga, nasihat. Nasihat bermaksud peringatan-peringatan atau nasihat yang baik, iaitu kata-kata, ucapan dan teguran yang baik. Ahli tafsir menjelaskan nasihat yang baik ialah memalingkan seseorang daripada
sifat cela atau buruk kepada sifat mulia dan terpuji. Memberi nasihat juga dikatakan sebagai mendekatkan diri kepada orang ramai sehingga orang ramai sedar akan kejahilan akhlak buruk yang ada pada diri mereka. Seorang pendakwah perlu menggunakan teknik-teknik yang sesuai dalam melakukan nasihat tersebut, seperti bercakap dengan lemah lembut, bertolak ansur dengan diri dan orang lain, bersifat fleksibel dan bersahabat atau berhubung rapat dengan penerima dakwah, yakni mad'u. Dalam senario di penjara, kaedah dan teknik nasihat ini dapat dilihat dengan jelas pelaksanaannya. Kebanyakan kaki tangan di penjara sentiasa menggunakan strategi ini dalam sesi kaunseling, kelas bimbingan agama, kuliah dan sebagainya. Walau bagaimanapun, nasihat yang berbentuk tegas juga perlu dilaksanakan kepada banduan bagi menyatakan kebenaran dan kebatilan. Keempat, mengajar dan memberi peringatan. Pendakwah perlu membuka mata orang ramai untuk mengerti dan mengajar orang yang jahil. Manusia berhajat kepada ilmu seperti mana bumi yang kering berhajat kepada turunnya hujan. Di sinilah terletaknya kebijaksanaan pendakwah untuk menyampaikan seruan dengan pelbagai cara pengajaran. Tugas pendakwah ialah memberi peringatan yang sewajarnya kerana manusia sentiasa dengan tabiat mereka yang mana sering menjadi seorang yang pelupa dan lalai dengan perkara-perkara yang berlaku. Perkara ini boleh dirujuk di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ghashiyah pada ayat 21 hingga 22. Kelima, memberi amaran. Manusia bukan sahaja mematuhi sesuatu dengan cara yang menyukakannya, yakni sesuatu yang menarik perhatiannya, tetapi mereka juga mungkin akan patuh dengan cara yang berbentuk ancaman. Seorang pendakwah boleh melakukan dakwah dengan cara yang berbentuk ancaman ini dengan cara menerangkan kemudaratan yang akan berlaku ke atas dirinya, keluarganya dan kedudukannya. Hal yang demikian menyebabkan seseorang itu berasa takut untuk melakukan maksiat, takut kepada kecelakaan dan bala yang mungkin akan menimpanya. Maksiat ialah punca segala musibah dan bala bencana yang akan membahayakan individu dan orang ramai. Dalam senario penjara, kita dapat lihat dalam sesi pembelajaran di halakah, tenaga pengajar sentiasa dan selalu memberi amaran dan peringatan terhadap kesan dan implikasi terhadap jenayah yang dilakukan. Dengan memberi amaran dan peringatan secara berturut-turut ini, para banduan akan mula menyedari dan menginsafi segala kesalahan dan kesilapan yang telah dilakukan sebelum ini. Keenam, galakan membuat kebajikan. Cara untuk memberikan galakan dan nasihat dalam Islam ialah mengajak manusia supaya patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan rahmat serta nikmat dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi segala sesuatu kepada kita. Selain itu, mengajak orang ramai supaya menanggung segala kewajipan iman, bersabar dengan segala kesusahan untuk mencapai ganjaran di akhirat dan mendapat kedudukan yang mulia. Menggalakkan manusia untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan hukuman yang adil, memperbaiki kelakuan sehingga mencapai darjat yang layak bagi manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Dalam senario penjara pula, kita dapat lihat para pegawai penjara sentiasa memberi galakan kepada banduan untuk melakukan amal kebajikan. Hal ini sedikit sebanyak akan memberikan didikan dan tarbiyah untuk mereka terus melakukan amal kebajikan
setelah mereka dibebaskan. Berdasarkan hal ini, kita dapat lihat keputusan pihak penjara memberikan kepada para banduan ini sangat-sangatlah tepat. Seperti contoh, para banduan ini diberi peluang untuk melakukan amal kebajikan seperti mengendalikan kantin, membersihkan kawasan penjara, memotong rumput, membantu kerja-kerja di pejabat, menceburkan diri dalam aktiviti pertukangan, menjahit dan sebagainya. Hal ini akan sangat membantu bagi mereka supaya mereka dapat menggunakannya sebagai ilmu dan kemahiran untuk menjamin kehidupan mereka setelah dibebaskan pada suatu masa kelak. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya saya menyerahkan pembentangan seterusnya kepada sahabat saya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Jalil bin Ibrahim, nombor matrik 059346. Jadi saya akan menyambungkan dakwah kepada banduan ini di bawah subtopik dakwah am. Yang mana sebelum ini rakan-rakan saya telah menerangkan tentang dakwah bin nafsi, dakwah fardiyah dan dakwah bil hal. Jadi sekarang ini saya akan menyambung subtopik dakwah am kepada banduan. Dakwah am ini merupakan satu dakwah yang dinyatakan oleh Allah secara umum kepada hamba-hambanya supaya mereka ini menggunakan akal kebijaksanaan yang Allah kurniakan kepadanya untuk berdakwah kepada manusia. Jadi program-program bersifat umum ini boleh menarik minat, dalam masa yang sama senang untuk menyebarkan dakwah kepada semua banduan. Berikut ini adalah di antara kaedah dan strategi dakwah am yang boleh dilaksanakan kepada banduan. Iaitu yang pertama ceramah, kuliah dan pengajian. Baik, kita pergi yang pertama iaitu ceramah. Ceramah ini dalam Islam merupakan satu corak hidup yang mana ia boleh meresap agama ke dalam hati seseorang jika mana seseorang itu fokus dan tidak lalai ketika mengikuti program ceramah ini. Jadi, ceramah ini bukanlah satu aktiviti yang selalu dibuat oleh pihak penjara kerana banduan ini banyak lagi kaedah-kaedah lain yang boleh digunakan untuk berdakwah selain daripada ceramah. Namun unit agama di setiap penjara hendaklah menetapkan beberapa sesi ceramah ini. Perlu ada sesi ceramah ini kepada banduan, khususnya bersempena dengan hari-hari kebesaran dalam Islam, seperti ceramah Maulidur Rasul, ceramah Isra' Mi'raj, ceramah sempena bulan Ramadan yang kita kunjungi sekarang ini, ceramah nuzul Quran, dan ceramah apa-apalah yang perlu difikirkan mengikut kepada kesesuaian banduan di penjara. Baik, itu ceramah. Yang kedua, kaedah dakwah am yang keduanya ialah kuliah. Kuliah ini sebenarnya ia dilakukan secara mendalam dan lengkap dengan perkara menyentuh tajuk perbicaraan dan juga boleh memberi persediaan yang baik kepada para pendengar. Dalam kuliah ni tak perlu timbulkan semangat sehingga boleh menyebabkan pendengar ni lari dari tujuan dan tajuk asal. Contohnya, kita memberi kuliah tentang penyucian hati, penyucian jiwa. Tetapi di dalam kuliah tersebut kita memberi semangat seperti kita nak berjihad. Jadi di situ nampak lari dah tajuk dan tujuan asal kuliah ini. Jadi kuliah di penjara atau kuliah kepada banduan sebenarnya tidak sama seperti dilakukan di institut pengajian tinggi yang mana mereka mengaji tentang sains, komputer dan semua pengajian-pengajian, semua pelajaran-pelajaran yang belajar di pengajian tinggi. Tetapi pelaksanaan kuliah di penjara ini sebenarnya
ia hanya tertumpu kepada sesi pemulihan akhlak dan pembelajaran ilmu agama. Itu di penjara kita boleh tumpu kuliah kepada banduan ini untuk pemulihan akhlak dan pembelajaran ilmu agama. Baik, yang ketiga, kaedah yang terakhir iaitu pengajian. Jadi dari sudut asalnya pengajian ini adalah cara kita berdakwah melalui tafsir Al-Quran, hadis dan masalah-masalah agama. Jadi dengan melibatkan banduan dalam program sebegini, program pengajian ini dapat mendidik dan menterbiah mereka, dapat menterbiah banduan ini untuk terus melakukan perbuatan baik yang mana selari dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bahasa senang, bahasa mudah, kita banduan ini dalam bahasa mudah, berbuatlah apa yang disuruh oleh Allah dan tinggal apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata-kata ini perlu diterapkan atau perlu meresap masuk ke dalam jiwa banduan, yang mana kita perlu buat apa yang disuruh oleh Allah dan kita perlu tinggal apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Itu sahaja. Bertemu kembali. Sebagai kesimpulan keseluruhannya, berdakwah kepada banduan ini amatlah penting bagi untuk membaiki akhlak dan kepribadian banduan. Hal ini kerana para banduan sebenarnya ia mengalami masalah didikan agama. Jadi oleh itu mereka ini oleh sebab mereka kurang didikan agama, ia melakukan perkara-perkara jenayah seperti mengambil pi kuda ke, membunuh ke, merompak, mencuri dan sebagainya lah. Jadi mungkin sewaktu mereka kecil dulu, didikan agama mereka sangat kurang daripada ibu bapa mahupun di sekolah. Jadi di sini saya ingin menekankan bahawa para ibu bapa di luar sana hendaklah memberi tunjuk ajar, memberi didikan agama kepada anak-anak sejak dari kecil lagi. Bak kata pepatah, melentur buluh biar dari rebungnya. Jadi oleh yang demikian, sudah terang lagi bersuluh pendekatan dan strategi dakwah atau kaedah dakwah ini sangat sesuai digunakan dalam kita berdakwah kepada banduan di penjara mana-mana. Jadi keadaan ini sangat bertepatan, hal ini sangat bertepatan dengan teknik dan cara berdakwah, cara dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walau bagaimanapun, ada kalanya strategi ini perlu diubah. Tidak kesemuanya keempat-empat dakwah ini perlu dilakukan di penjara itu. Walau bagaimanapun, strategi ini perlu diubah mengikut kepada kesesuaian dan keselesaan banduan. Ada kalanya banduan ini suka begini, suka dakwah bin nafsi, suka dakwah bil hal, dan ada juga suka semuanya. Jadi sebab itulah unit agama di penjara ini perlu melihat atau perlu orang kata perlu kaji dahulu banduan ini dia minat cara dakwah seperti mana. Jadi sekian itu daripada saya dan daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.